Salam sejahtera. Saya Sherlita Diceri Roslan, nomor ID 9807071262880002. Saya bersekolah di Universiti Terbuka Malaysia, Cawangan, Kota Marudu, Sabah. Video ini untuk mata pelajaran Penghayatan Etika dan Peradaban 2. MPU 3182. Video ini mengenai isu pencemaran Sungai Likas, Kota Kinabalu. Sungai Likas terletak betul-betul di tengah-tengah Kota Kinabalu. Ia melintasi kawasan perumahan, pusat perniagaan, kawasan kilang kecil dan bersambung terus dengan kawasan Paya Likas serta Teluk Likas. Sungai ini sangat penting karena berfungsi sebagai laluan air hujan, penapis semula jadi dan tempat tinggal berbagai hidupan air. Punca utama pencemaran. Terdapat 4 punca utama pencemaran sering dilaporkan. Pertama, sisa daripada kilang dan bengkel kecil. Banyak permis di kawasan sekitar Likas, Inanam, dan Kelombong melepaskan air buangan yang belum dirawat terus ke dalam saluran yang menuju ke sungai. Air ini mengandungi minyak, bahan kimia, dan zara pepejal yang berbahaya. Kedua, kumbahan dan buangan isi rumah. Terdapat kawasan penempatan di tepi tebing yang tidak mempunyai sistem pembentungan lengkap. Akibatnya, kotoran dan air basuhan dibuang terus masuk ke dalam sungai. Ketiga, sampah sarap dan air larian jalan. Semasa hujan turun, air akan membawa plastik, sisa makanan, habuk jalan dan juga minyak kendaraan dari lebu raya masuk terus ke dalam aliran air. Keempat, pada masa lalu penguatkuasaan undang-undang kurang ketat. Tindakan selalunya hanya diambil apabila sudah banyak aduan diterima, bukan melalui pemantauan tetap. Pesan kepada alam, penduduk dan ekonomi. Pencemaran ini memberi kesan yang nyata dan serius. Pada alam dan hidupan, bahan cemar mengurangkan kandungan oksigen dalam air. Akibatnya ikan dan haiwan lain mati atau hilang sepenuhnya. Kawasan Paya Likas yang berfungsi sebagai penapis semula jadi dan perlindungan banjir juga terjejas fungsinya. Kepada kesehatan manusia, oleh karena banyak orang tinggal berhampiran, mereka paling menderita. Penduduk sering dilaporkan mengidap penyakit kulit, sakit perut, gangguan pencernaan, dan masalah saluran pernapasan, terutamanya apabila bau busuk menjadi sangat kuat. Kepada ekonomi dan kemudahan, kos rawatan air oleh Jabatan Perkhidmatan Air menjadi lebih tinggi. Kerajaan juga perlu membelanjakan wang besar untuk kerja-kerja pengorekan dan pembersihan berulang kali. Selain itu, keindahan bandar dan imej pelancongan Kota Kinabalu turut terjejas. Risiko banjir. Apabila sungai penuh sampah dan endapan, aliran air menjadi sempit. Semasa hujan lebat, air lambat mengalir dan menyebabkan banjir kilat lebih kerap berlaku di kawasan sekitar. Bagi mengatasi masalah ini dan mengikut matlamat pembangunan lestari SDG 6, air bersih serta SDG 12 pengeluaran bertanggung jawab, semua pihak perlu bergerak bersama. Pihak berkuasa, Jabatan Perlindungan Alam Sekitar perlu memeriksa lebih kerap, mengenakan denda berat dan tindakan undang-undang tegas kepada mana-mana kilang atau individu yang melanggar undang-undang. Zon perindustrian juga perlu disusun supaya jauh dari kawasan tadahan air. Pihak kilang dan perniagaan wajib memasang dan menggunakan sistem rawatan air buangan yang berfungsi sepenuhnya, bukan sekadar ada untuk tunjuk sahaja. Masyarakat dan penduduk, kita semua memainkan peranan penting. Jangan buang sampah di tebing atau ke dalam air, dan lapor segera kepada pihak berkuasa jika nampak pipe buangan pelik, perubahan warna air, atau bau busuk yang luar biasa. Pihak berkuasa tempatan
memperbaiki sistem pembentungan dan menyediakan kemudahan pengumpulan sampah yang teratur supaya sisa tidak mudah masuk ke sungai. Sungai Likat adalah sebahagian daripada warisan dan aset Bandar Kota Kediri. Ia bukan tempat pembuangan sampah atau sisa. Sebaliknya, sumber semula jadi yang boleh dijaga, dipulihkan dan nikmati oleh generasi sekarang dan akan datang. Jika kita mengamalkan sikap bertanggung jawab dan bekerja sama, sungai ini boleh kembali jernih, selamat dan berguna seperti dahulu.